Jam pukul 3 pagi. Saya terdengar kuncinya di pintu. Tunang saya terpaku apabila dia melihat saya. Kemudian suara seorang lelaki berkata, "Sayang, siapa itu?" Saya sepatutnya tidak berada di rumah. Mesyuarat terakhir saya telah ditempah sehingga tengah malam merentasi bandar. Tetapi pelanggan itu membatalkannya pada saat-saat akhir. Saya mengambil kopi lewat, memandu melalui jalan-jalan yang lengang, dan masuk ke garaj bangunan saya sebelum jam 3 pagi. Seluruh tempat itu sunyi, kesunyian yang menakutkan dan teredam yang hanya Anda dapati di tengah malam. Apabila saya melangkah masuk ke apartemen saya tidak menghidupkan lampu utama. Hanya lampu kecil di tepi sofa yang menerangi ruang tamu. Saya fikir saya akan berehat selama beberapa minit sebelum tidur. Denggungan peti sejuk adalah satu-satunya bunyi. Kemudian bunyi geseran logam kunci pada kunci pintu depan. Saya terpaku. Hanya ada seorang lagi yang mempunyai kunci, tunang saya. Dia sepatutnya tidak kembali sehingga pagi. Dia memberitahu saya bahwa dia akan menginap di rumah rakannya, Marsh, selepas satu malam minum wine bersama seorang gadis. Pintu terbuka perlahan-lahan. Dia melangkah masuk. Sebelah tumitnya tergantung di tangannya. Rambutnya sedikit kusut masai, sulekan comot di hujungnya. Sebaik sahaja matanya tertancap pada saya, yang duduk dalam keadaan separuh gelap, tubuhnya menjadi kaku. Sebelum kami berdua sempat berkata apa-apa, suara seorang lelaki kedengaran dari lorong luar. "Sayang, siapa tu?" Ia kasual. Terlalu kasual, seolah-olah dia menyangka dia sedang berjalan masuk ke rumahnya, dan saya hanyalah rakan sebilik biasa. Lelaki itu melangkah masuk di belakangnya, dan perut saya serta-merta mengangguk. Dia lebih tua daripada saya beberapa tahun. Lebih tinggi, tegap dengan rasa bangga diri seperti seseorang yang percaya mereka sepatutnya berada di sana. Bajunya separuh terurai, kolarnya berkedut. Tumpuk-tumpuk gelap pada fabrik di mana kelembapan malam melekat. Lumpur bertumpuk di sisi kasut kulitnya yang mahal. Bau alkohol menerjah sebelum dia. Bukan sekadar bir, tetapi bau whisky yang tajam dan berlapis-lapis di atasnya. Dan selepas bercukur, saya tidak mengenalinya. Mereka berdua berdiri di sana seketika seolah-olah cuba memproses cara bermain ini. Saya tidak bergerak. Saya tidak bercakap. Saya hanya memandang dari dia ke arahnya dan kembali lagi. Kesunyian menekan ke dalam bilik seperti beban. Dia pulih dahulu, memaksa senyuman yang lebih seperti meringis. Kata-kata yang digumamkannya adalah percubaan penjelasan yang tergesa-gesa. Suaranya rendah, hampir tenggelam oleh denggungan peti sejuk. Sesuatu tentang perjalanan pulang. Seorang kawan kepada seorang kawan. Mata saya tetap memandangnya. Tetapi saya menangkap reaksi lelaki itu di sudut penglihatan saya. Pandangan sekilas ke arahnya, kemudian ke arah saya, menilai saya seolah-olah dia sedang memikirkan sama ada untuk mencabar kehadiran saya atau berundur. Saya tidak menjawab. Belum lagi. Sebaliknya, saya bersandar di sofa seolah-olah seluruh situasi ini membosankan saya. Ia bukan reaksi yang mereka harapkan. Dia bergerak dengan tidak selesa. Menggenggam beg tangannya di sisi. Dia memasukkan tangannya ke dalam poket, bahunya berehat, tetapi masih ada kelipan ketidakpastian di matanya. Pada saat skim saya memutuskan bahwa saya tidak akan berhadapan dengan mereka seperti yang mereka sangkakan. Tiada jeritan, tiada tuduhan. Mereka menjangkakan saya akan mengamuk. Mereka menjangkakan saya akan menuntut jawaban. Tetapi jika saya berdiam diri, saya boleh mengetahui lebih lanjut. Mungkin juga mengetahui sejauh mana keterlaluan perkara ini berlaku. Saya perasan sesuatu yang lain. Teleponnya tergantung longgar di tangannya yang sebelah lagi. Skrin masih menyala. Dari tempat saya duduk, saya hanya dapat melihat hujung mesej, tetapi tidak cukup untuk dibaca dengan jelas. Apabila dia perasan pandangan saya, dia memiringkan telepon sedikit ke arahnya. Halus, tetapi cukup jelas untuk saya fahami bahwa dia tidak mahu saya melihatnya. Lelaki itu akhirnya menggumamkan sesuatu tentang memulakan perjalanan. Dia mengangguk cepat, seperti dia telah menunggu cadangan itu.
Dia melangkah kembali ke lorong tanpa sepatah kata pun, dan dia mengekorinya, mengatakan sesuatu di bahunya tentang kembali tidak lama lagi untuk bercakap. Pintu tertutup. Saya duduk di sana selama seminit penuh tanpa bergerak. Nadi saya stabil, pernafasan saya sekata, tetapi pikiran saya ligat memikirkan butiran seperti seorang penyiasat yang sedang menapis bukti di tempat kejadian jenayah. Kemeja yang berkedut, kasut yang berlumpur, bau whisky dan aftershave, cara dia terpaku apabila melihat saya, skrin telepon yang separuh tersembunyi. Semua itu tidak memberikan penjelasan yang pulus. Saya berjalan ke pintu dan mengintai melalui lubang intip. Mereka masih di lorong bercakap dengan suara perlahan. Lelaki itu menghulurkan sesuatu yang kelihatan seperti sehelai kertas yang dilipat atau mungkin risit, dan dia menyimpannya ke dalam beg tangannya. Kemudian mereka berjalan menuju ke lift. Badannya condong ke arahnya dengan cara yang terlalu selesa seperti orang ramai sedangkan mereka bukan sekadar kenalan. Saya tahu cukup untuk memahami bahawa ini bukan sekadar kesilapan sekali sahaja. Anda tidak membawa orang seperti itu ke apartemen Anda pada tengah malam melainkan Anda telah melepasi batas jauh sebelumnya. Dan Anda tidak akan terpaku kerana terkejut melainkan Anda sedar sepenuhnya betapa buruknya rupanya. Saya duduk kembali dan mempertimbangkan pilihan saya. Reaksi naluri saya adalah untuk berhadapan dengannya sebaik sahaja dia kembali. Tetapi terdapat terlalu banyak orang yang tidak diketahui. Siapakah dia sebenarnya? Berapa lama ini berlaku? Mengapa dia begitu cuai sehingga masuk ke sini bersamanya? Dan mengapa dia berlagak seperti dia tidak perlu takut? Jika saya mahukan kebenaran, saya tidak boleh menghadapi perkara ini seperti tunang yang cemburu. Saya terpaksa melayannya seperti satu siasatan. Ini bermakna mengumpul bukti, menyusun garis massa, dan membiarkan mereka menggali kubur mereka sendiri. Jadi, saya terus berjaga. Saya memerhatikan jam. Dan apabila dia kembali hampir sejam kemudian, saya berlagak separuh tidur, menggumam sesuatu tentang mesyuarat awal sebelum berundur ke bilik tidur. Dia kelihatan lega kerana tidak perlu menjelaskan apa-apa. Itu tidak mengapa bagi saya. Menjelang pagi, saya telah memutuskan langkah pertama. Saya akan meletakkan kamera diskret berhampiran pintu depan dan satu lagi di lorong menuju ke bilik tidur. Jika dia membawanya kembali atau sesiapa sahaja, saya akan mempunyai rakamannya. Saya juga akan mula menyemak akaun awan kongsi yang kami gunakan untuk penyimpanan foto. Kebanyakan orang lupa ia menyegerakan data lokasi secara automatik. Semasa saya pergi bekerja pagi itu, dia masih tidur, meringkuk mengiring seperti tiada apa yang berlaku. Tetapi, apabila saya melirik beg tangannya di kaunter dapur, saya ternampak sehelai kertas yang dilipat terkeluar. Cukup untuk melihat rentetan nombor dan apa yang kelihatan seperti nama kompleks pangsapuri mewah di seberang bandar. Skim petunjuk saya yang seterusnya. Saya tidak terus ke pejabat. Sebaliknya, saya memandu melepasi kompleks pangsapuri mewah yang dicetak pada sehelai kertas dari beg tangannya. Tempat itu merupakan sebuah bangunan tinggi baharu dengan tempat letak kereta persendirian dan penjaga pintu yang berpakaian seragam. Ia bukanlah tempat yang Anda akan lawati secara santai melainkan Anda mengenali seseorang di dalamnya. Saya tidak berhenti di dalam. Saya mengelilingi blok itu 2 kali, memerhatikan susun aturnya. Pintu masuk sisi, kamera keselamatan, titik buta. Satu lorong tertentu di belakang bangunan itu kelihatan seperti menuju ke pintu masuk perkhidmatan, jenis yang mungkin kurang dipantau. Saya mencatatnya dalam fikiran saya. Di tempat kerja, saya mengekalkan rutin biasa saya di luar, tetapi menjelang makan tengah hari, saya telah memesan kamera dan dihantar dengan tergesa-gesa. Padat, tanpa wayar, mudah disembunyikan. Ia akan sebati dengan hiasan dengan begitu baik sehingga dia tidak akan perasan. Malam itu, saya memberitahunya bahawa saya akan dibebani dengan laporan suku tahunan untuk beberapa hari akan datang. Dia mengangguk tanpa banyak minat. Sudah separuh asyik dengan telefonnya. Apabila saya meninggalkan apartemen kemudian, saya meletakkan kereta 2 blok jauhnya dan berundur dengan berjalan kaki dari bayang-bayang di seberang jalan. Saya memerhatikannya pergi kira-kira 20 menit kemudian.
Dia memakai jaket kulit yang sama yang dipakainya pada malam sebelumnya, yang biasanya disimpannya untuk keluar malam. Dia tidak mahu menjelaskan secara terperinci. Dia menghubungi rideshare. Saya mengekori dengan kereta saya, menjaga jarak. Seperti yang dijangkakan, dia terus pergi ke bangunan tinggi. Pemandu menurunkannya di hadapan tempat lelaki tinggi yang sama dari malam sebelumnya sedang menunggu, bersandar pada pintu kaca seolah-olah ini rutin. Saya tidak menghampiri. Belum lagi. Saya hanya membiarkan pengesahan itu berlaku. Lelaki yang sama, tahap keselesaan yang sama, rasa pemilikan yang sama dalam posturnya. Apabila saya sampai di rumah, saya memasang kamera pertama di lorong berhampiran pintu depan, condong ke arah pintu masuk dan bilik tidur. Kamera kedua diletakkan di ruang tamu, dimasukkan ke dalam pasu hiasan berhampiran rak buku. Aplikasi itu disegerakan serta-merta, memberikan saya siaran langsung di telefon saya. 2 malam kemudian, rakaman itu muncul. Dia tiba sejurus selepas tengah malam bersamanya sekali lagi. Mereka bergerak seolah-olah mereka pemilik tempat itu. Tiada sebarang amaran, tiada keraguan. Dia menjatuhkan kotnya di atas kerusi saya, menendang kasutnya, dan terus ke peti sejuk seolah-olah dia tahu di mana semuanya berada. Dia mengekori, ketawa perlahan mendengar sesuatu yang dikatakannya. Saya memainkan semula klip itu 3 kali, bukan kerana saya memerlukan lebih banyak bukti tentang hubungan sulit itu. Itu jelas, tetapi kerana apa yang berlaku seterusnya semasa dia menghilang ke dalam bilik tidur. Dia melayang ke arah meja saya. Dia mengambil sebuah folder, menyelaknya, kemudian mengeluarkan teleponnya. Dia mula mengambil gambar. Saya mencondongkan badan ke hadapan di kerusi saya sambil menonton video itu. Setiap naluri memberitahu saya bahawa ini bukan lagi tentang hubungan mereka. Ini disengajakan. Kertas-kertas itu bukan peribadi. Ia adalah draft untuk cadangan pelanggan yang akan datang, sesuatu yang belum diketahui umum. Jika butiran itu terbongkar, ia boleh menyebabkan syarikat saya kerugian daripada perjanjian itu. Keesokan harinya, saya menghubungi seorang rakan lama, Scott, yang bekerja dalam keselamatan swasta. Saya memberikannya penerangan fizikal, alamat bangunan tinggi, dan beberapa cebisan yang saya perhatikan. Kasut mahal, cita rasa whisky, entah bagaimana sesuai dengannya. Menjelang petang itu, Scott mempunyai nama, Dean Charter, dalam fail pendek. Charter bekerja untuk pesaing dalam sektor yang sama dengan saya dalam jabatan pemerolehan mereka. Itu menjelaskan minat terhadap dokumen saya. Apa yang tidak dijelaskannya, ialah mengapa tunang saya terlibat. Lebih banyak saya memikirkannya, lebih banyak kepingan itu mula bersatu. Dia mempunyai akses ke rumah saya, jadual saya, dan juga bahan sensitif yang kadangkala saya bawa pulang. Jika dia ingin menarik perhatiannya atau lebih teruk lagi, mendapatkan sesuatu sebagai balasan, menyerahkan sebahagian daripada kerja saya adalah langkah yang mudah. Minggu itu, saya menyesuaikan strategi saya. Saya sengaja meninggalkan dokumen-dokumen tertentu di atas meja, tidak berbahaya, tetapi kelihatan realistik, dipenuhi dengan kesalahan fakta kecil yang boleh dikesan jika ia muncul di tempat lain. Saya juga membuatnya kelihatan mendesak, menyebarkannya di atas meja seolah-olah saya baru sahaja selesai mengulang kaji sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Ia tidak mengambil masa yang lama. Pada malam Jumaat, dia memberitahu saya bahawa dia akan menginap di Marsh S sekali lagi. 30 minit selepas dia pergi, aplikasi kamera berdering dengan pergerakan. Disitulah dia, bersendirian kali ini, membiarkan dirinya masuk dengan kuncinya. Dia terus ke meja, mengeluarkan teleponnya, dan mula mengambil gambar dokumen umpan. Menjelang hari Isnin, figura sulit yang sama muncul dalam cadangan pesaing. Figura yang salah tepat seperti yang saya letakkan. Saya memilikinya dan seterusnya saya memilikinya. Sekarang saya memerlukannya kedap udara. Kali seterusnya dia pergi, saya mengikutinya lagi. Dia bukan pergi ke bangunan tinggi kali ini, tetapi ke sebuah bar kecil berhampiran daerah perniagaan. Dia sudah berada di dalam. Mereka duduk di bilik belakang. Kepala tertunduk rapat.
Saya tinggal cukup lama untuk melihat dia menghulurkan sampul surat tebal kepadanya, yang dia selitkan ke dalam bagnya tanpa mengira. Saya tidak perlu melihat lebih banyak. Malam itu, saya menyimpan setiap klip video, setiap tangkapan skrin data lokasi yang disegerakan dari teleponnya, setiap rekod daripada dokumen yang saya tanam muncul di tangan pesaing. Saya juga menarik rakaman keselamatan bangunan saya dari malam mereka berdua masuk bersama. Permintaan yang dikabulkan oleh pengurus tanpa persoalan selepas saya menyebut akses tanpa kebenaran. Kes ini semakin menjadi-jadi lebih pantas daripada yang saya jangkakan, tetapi saya belum bersedia untuk melepaskan diri. Jika ini akan memberi kesan sekuat yang saya mahukan, ia mesti berlaku dalam suasana di mana mereka tidak boleh pergi begitu sahaja, di mana kesannya akan serta-merta dan tidak dapat dipulihkan. Sementara itu, saya meneruskan aksi itu. Saya tersenyum semasa sarapan pagi. Saya bertanya tentang malam gadisnya. Saya berpura-pura terlalu sibuk untuk menyertai. Dan setiap kali dia pergi dengan keyakinan yang santai itu, saya tahu ia bermakna satu lagi paku di kerandanya sendiri. Tetapi sepanjang masa, satu soalan terus bermain di pikiran saya. Adakah ini idenya dari awal? Atau adakah dia telah menariknya ke dalam keruntuhan? Cara dia bertindak di sekelilingnya, cara dia tunduk kepada arahannya dalam video menunjukkan ia adalah saling menguntungkan. Dan jika ia saling menguntungkan, maka dia bukan sekadar curang. Dia secara aktif membantu seseorang mencuri daripada saya. Ini bermakna apabila perangkap itu ditutup, dia akan berdiri betul-betul di sebelahnya, dan saya akan memastikan kedua-duanya tidak dapat melepaskan diri. Masalah pertama dengan menangkap seseorang dalam keadaan seperti ini ialah masa. Anda boleh mempunyai semua bukti di dunia, tetapi jika Anda mendedahkannya terlalu awal, Anda memberi mereka ruang untuk bergerak. Peguam, pembohongan, simpati bermain-main. Mereka mencari jalan untuk menjadikannya kabur. Saya tidak mahu yang kabur. Saya mahu yang tidak dapat dinafikan. Pada masa ini, penyalahgunaan dokumen sulit saya yang telah dibakar oleh pesaing telah menarik perhatian Jabatan Undang-Undang Syarikat saya. Saya secara tidak sengaja membiarkan rakan kongsi kanan mendengar komen tentang kebocoran yang luar biasa. Dalam beberapa jam, siasatan dalaman yang senyap bermula. Mereka belum tahu bahawa saya sedang menunggu keputusan. 2 hari kemudian, saya meminta pertemuan dengan Peguam AM dan Ketua Keselamatan kami. Saya datang dengan membawa fail tersusun saya, klip video daripada kamera tersembunyi saya, cap masa daripada data lokasi awan kongsi kami, log keselamatan bangunan dan perbandingan bersebelahan antara angka palsu dari meja saya dan cadangan pesaing. Ia cukup untuk membuat kedua-dua lelaki itu bersandar di kerusi mereka. Mata mengeras. Mereka bertanya kepada saya satu soalan. Adakah saya sanggup membiarkan mereka bertindak secara rasmi? Saya memberitahu mereka ya, tetapi dengan satu syarat. Saya mahu berada di sana apabila keputusan mahkamah diputuskan. Rancangan itu terbentuk dengan cepat. Pasukan guaman kami mengatur pertemuan dengan pesaing tersebut dengan alasan untuk menjelaskan masalah harta intelek. Kami menempah ruang makan peribadi di salah sebuah restoran paling mewah di bandar ini. Tunang saya tidak tahu saya ada kaitan dengannya. Baginya, saya hanya akan keluar pada waktu petang. 2 hari sebelum pertemuan itu, saya memasang umpan untuknya. Semasa makan malam, saya secara santai menyebut bahawa saya akan mengadakan sambutan pelanggan di sana. Saya menggugurkan nama restoran itu, memerhatikan wajahnya untuk sebarang tanda pengecaman. Dia tidak gentar. Itu bermakna salah satu daripada 2 perkara. Sama ada dia terlalu yakin atau dia tidak menyedari betapa hampirnya tembok itu. Pada malam konfrontasi itu, saya tiba di restoran lebih awal bersama pasukan guaman kami. Wakil pesaing tiba tidak lama kemudian, termasuk Din Charter, berpakaian rapi, ekspresinya sopan tetapi berhati-hati. Dia tidak melihat saya serta-merta. Saya duduk di tepi semasa perkenalan dibuat. Kemudian pintu bilik peribadi terbuka semula. Dan disitulah dia. Dia tidak datang bersamanya. Dia masuk secara berasingan, memakai gaun hitam ketat yang saya lihat dia ada kecuali untuk majlis-majlis khas. Matanya melirik meja,
kemudian mendarat pada saya seketika. Udara seolah-olah terkuras dari bilik itu. Saya tidak tersenyum. Saya tidak bercakap. Saya hanya memberi isyarat ke arah kerusi kosong di sebelah saya. Dia tidak duduk. Sebaliknya, dia melirik Dean. Dan pada saat itu, hubungan yang tidak terucap antara mereka jelas kelihatan kepada semua orang di dalam bilik itu. Ketua undang-undang kami memulakan mesyuarat dengan formaliti yang sopan, mengucapkan terima kasih kepada pasukan pesaing kerana datang. Kemudian, tanpa sebarang pemanasan badan, dia menggelongsorkan folder di atas meja ke arah peguam utama mereka. Di dalamnya terdapat cetakan dokumen umpan saya, bersebelahan dengan dokumen dalam cadangan pesaing. Sama, kecuali kesilapan yang disengajakan yang saya tanam. Peguam pesaing berkerut, menyelak halaman-halamannya. Dean terus memandang meja. Rahangnya mengetat. Tunang saya bergerak dengan tidak selesa. Tangannya digenggam di ribanya. Majlis perundangan kami meneruskan, dengan tenang menggariskan rantaian hak penjagaan dokumen dari meja saya hinggalah kepada cadangan pesaing. Disokong oleh rakaman keselamatan Dean di apartemen saya, tunang saya membenarkannya masuk, dan dia mengambil gambar dokumen-dokumen tersebut. Suasana di dalam bilik itu berubah mendadak. Suara peguam pesaing bertukar dingin ketika dia bertanya kepada Dean jika dia ada apa-apa untuk dikatakan. Dean cuba mengelak, mendakwa dia telah diberikan dokumen-dokumen itu oleh sumber dan tidak tahu ia telah dicuri. Ketika skim majlis kami meletakkan folder kedua di atas meja. Folder ini mengandungi cetakan mesej teks, tangkapan skrin dari telefon Dean sendiri, yang disediakan oleh pemberi maklumat di pejabatnya. Mesej-mesej itu memperincikan dengan tepat bagaimana tunang saya memberikan maklumat tersebut kepadanya bersama-sama dengan tarikh dan bayaran yang telah diberikannya sebagai balasan. Nafasnya tercungap-cungap apabila melihatnya. Kepala Dean menoleh ke arahnya, dan buat pertama kalinya, ketenangannya terhenti. Dia menggumamkan sesuatu yang tajam, jenis perkara yang hanya Anda katakan apabila Anda menyedari rakan konspirator Anda akan menjadi kambing hitam Anda. Peguam utama pesaing menutup folder itu. Perlahan-lahan, kemudian berpaling kepada Dean dengan pandangan yang menunjukkan bahawa kejayanya telah berakhir. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan meninggalkan bilik itu, meninggalkan Dean dan tunang saya duduk di sana seperti penjenayah yang terdedah. Tetapi saya belum selesai. Saya mencondongkan badan ke hadapan, akhirnya memecah kesunyian saya. Suara saya perlahan, tetapi setiap patah kata disengajakan. Saya memberitahu Dean bahawa dokumen yang dicurinya sengaja diletakkan dengan maklumat palsu, dan penggunaannya telah memakan diri dalam proses semakan pelanggan. Saya memberitahu tunang saya bahawa saya tahu dengan tepat ke mana setiap pembayaran telah pergi ke akaun yang cuba disembunyikannya atas nama gadisnya. Dia mula bercakap, tetapi saya memotongnya. Saya memberitahunya bahawa dia mempunyai satu pilihan. Bekerjasama sepenuhnya dengan siasatan, menandatangani pengakuan bertulis untuk jabatan undang-undang kami, dan mengembalikan setiap bau yang dia ambil, atau menghadapi petuduhan sidil dan jenayah bersama Dean. Dia memandang Dean untuk mendapatkan sokongan. Dia hanya merenungnya dengan penghinaan terbuka. Jelas sekali dia sudah memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apabila dia menyedari tiada sesiapa di dalam bilik itu menyebelahinya, pertarungan itu berakhir. Dia menandatangani. Bilik itu terus sunyi kecuali bunyi cakaran pen. Ketika kami meninggalkan restoran, dia tidak lagi berjalan di sebelah saya. Dia tinggal 10 langkah di belakang, kepala tertunduk, menggenggam beg tangannya seolah-olah ia dapat melindunginya daripada keruntuhan hidupnya. Saya tidak membawanya pulang. Saya tidak bercakap dengannya di dalam kereta. Saya menurunkannya di luar apartemen kakaknya dan memandu pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, saya menghantar salinan pengakuan yang ditandatangani, rakaman keselamatan, dan rekod pembayaran kepada Jabatan Undang-Undang Syarikat saya. Menjelang pagi, tindakan rasmi sudah dijalankan. Dean digantung keja sementara menunggu pemecatan. Tunang saya dihalang daripada premis syarikat saya dan telah diberikan notis prosiding undang-undang kerana melanggar kerahsiaan. Tetapi itu hanyalah kesan profesional. Kesan pribadi akan menjadi jauh lebih buruk untuknya. Keesokan harinya,
saya bertemu secara tertutup dengan bapaknya. Saya menyerahkan fail yang sama yang saya berikan kepada pasukan undang-undang saya, kecuali butiran korporat yang paling sensitif. Saya menjelaskan dengan tepat apa yang telah dilakukannya, bagaimana dia telah menjejaskan saya, dan bagaimana dia telah mencuri bayaran daripada lelaki lain sebagai petukaran untuk mengkhianati kepercayaan saya. Wajahnya menjadi pucat, kemudian dingin. Dia tidak berkata apa-apa untuk masa yang lama. Apabila dia akhirnya bersuara, suaranya serak dan muktamad. Dia tidak akan menerima sokongan keuangan selanjutnya daripadanya. Perniagaan butik yang dibiayainya untuknya akan ditutup dalam masa sebulan. Menjelang akhir minggu, seluruh jaringan keselamatannya telah hilang. Dean telah memutuskan hubungan dengannya. Bapaknya telah menutup akaunnya dan kes undang-undang terhadapnya akan diteruskan. Saya tidak meraihkannya. Belum lagi. Ada satu lagi perkara yang saya mahukan sebelum saya mempertimbangkannya. Sesuatu yang akan memastikan dia tidak pernah lupa bagaimana dia telah membuang segala-galanya untuk seorang lelaki yang tidak cukup peduli untuk berdiri di sisinya. Peluang itu datang lebih cepat daripada yang saya jangkakan. 3 malam kemudian, penjaga pintu bangunan saya menelepon untuk memberitahu saya bahawa dia berada di lobi meminta untuk naik. Saya menyuruhnya membenarkannya masuk. Apabila dia turun dari lift, dia tidak kelihatan seperti wanita yang pernah berjalan masuk ke restoran dengan kasut tumit tinggi berjenama. Rambutnya tidak terurus, solekannya comot, pakaiannya kusut masai seperti dia baru sahaja tinggal di dalam beg pakaian. Dia meminta saya peluang untuk menjelaskan. Saya memberitahunya bahawa dia telah berpeluang di restoran itu. Kemudian saya menghulurkan sepucuk sampul surat kepadanya. Di dalamnya terdapat salinan pengakuan yang ditandatangani, senarai bayaran ganti rugi yang terhutang, dan notis rasmi tuntutan mahkamah itu. Saya memberitahunya bahawa saya akan memastikan setiap bakal majikan yang didekatinya tahu tentang sejarahnya. Dia memanggil saya kejam. Saya mengingatkannya bahawa saya hanya bersikap teliti. Apabila dia pergi, dia tidak menoleh ke belakang. Dan buat kali pertama sejak malam itu pada pukul 3 pagi, saya merasakan beban itu mula hilang. Sebaik sahaja dia keluar dari apartemen saya untuk kali terakhir, saya menganggap saya hanya akan melihatnya lagi dalam konteks undang-undang. Tetapi alam semesta, dengan caranya yang tersendiri, mempunyai tabiat membuat orang bersilang apabila ia ingin menggariskan sesuatu perkara. Saman sidil bergerak pantas. Antara pengakuan yang ditandatangani, laluan pembayaran, dan rakaman itu, dia tidak mempunyai pembelaan sebenar. Satu-satunya perkara yang berjaya diuruskan oleh peguamnya, ialah merundingkan pelan pembayaran, untuk ganti rugi, dan bukannya jumlah sekaligus serta-merta. Pelan pembayaran itu masih sukar. Bahagiannya daripada kerugian digabungkan dengan kehilangan sokongan keuangan bapaknya bermakna dia beroperasi dalam defisit sebelum dia membayar sewa rumahnya sendiri. Dean tidak bernasib baik. Aduan syarikat saya terhadap pesaing itu diselesaikan dengan syarat yang ketat. Pekerjaan Dean telah ditamatkan dan reputasi profesionalnya dikritik secara terbuka dalam kalangan industri. Dia cuba memperkecilkan tuduhan pengintipan korporat ketika menjalin rangkaian untuk pekerjaan baharu, tetapi butirannya telah tersebar terlalu jauh. Tiada sesiapa dalam bidang kami yang mahu menyentuhnya. Baginya, kesan sosial itu pantas dan tanpa belas kasihan. Berita itu tersebar pantas di kalangannya. Rakan-rakan yang pernah berpawar padanya semasa makan tengah hari berhenti menjawab panggilannya. Jenama butik yang dipamerkannya di media sosial hilang. Bapaknya secara senyap-senyap membubarkannya selepas memutuskan hubungan dengannya. Apartemen yang disewanya di bahagian bandar yang lebih baik telah hilang dalam masa sebulan apabila dia tidak dapat membayar sewa. Saya terus tidak kelihatan sepanjang masa itu. Bukan kerana saya bersembunyi, tetapi kerana tiada apa lagi yang boleh saya katakan. Setiap interaksi yang mungkin kami lakukan telah pun terjawab melalui dokumen, video, dan realiti yang telah dibinanya untuk dirinya sendiri. Namun, terdapat satu perkara yang tidak kena. Dia telah memulangkan kunci apartemen saya melalui peguamnya, tetapi saya menyimpan digital setiap akses sejak hari saya menukar kunci. Beberapa minggu selepas konfrontasi restoran itu,
Look itu berbunyi dengan percubaan tanpa kebenaran. Seseorang telah mencuba kad kunci lamanya di pintu pagar garaj. Rakaman keselamatan mengesahkan bahawa dia sedang duduk di tempat duduk penumpang kereta rakannya, menjulurkan lehernya ke arah tempat letak kereta saya seolah-olah berharap saya akan berada di sana. Saya tidak melaporkannya. Saya hanya menyimpan rakaman itu. Satu lagi insurans. Tindakan penutupan rayal bukan datang daripada saya, tetapi daripada pasaran itu sendiri. Pesaing yang telah diberi maklumat curi oleh Dean telah menggunakan angka palsu saya dalam cadangan kepada pelanggan utama. Pelanggan itu, menyedari mereka telah disesatkan, bukan sahaja menolak tawaran mereka, tetapi juga menarik 2 kontrak lain daripada mereka. Kerugian kewangan itu cukup teruk, sehingga pesaing mengumumkan pemberhentian kerja. Nama Dean terikat dengan cadangan yang gagal secara dalaman. Nama tunang saya, hasil daripada penemuan dalam Casidel, dikaitkan dengan penyerahan itu. Walaupun tanpa hukuman penjara, ia tetap radioaktif. 2 bulan selepas tuntutan mahkamah selesai, saya sedang berjalan keluar dari mesyuarat pelanggan di pusat bandar apabila saya melihatnya di seberang jalan. Dia memakai jaket windbreak akhir yang pudar. Rambutnya diikat rapi, bercakap di telefonnya dengan ekspresi yang lebih menunjukkan keputusasaan daripada keyakinan. Dia tidak melihat saya. Saya kekal di tempat saya, memerhatikan dia melangkah masuk ke sebuah kafe kecil, salah satu tempat yang mengupah sesiapa sahaja yang sanggup bekerja dengan gaji minimum dan makanan percuma setiap shift. Saya pernah membayangkan saat ini sebelum ini, ketika pengkhianatan itu masih baru. Saya fikir melihatnya menjadi seperti ini akan membawa gelombang kepuasan, mungkin juga kemenangan. Sebaliknya, apa yang saya rasakan adalah lebih senyap. Bukan kasihan, bukan itu, tetapi rasa pengesahan. Dia telah menulis pengakhirannya sendiri. Apa yang saya lakukan hanyalah enggan mengeditnya untuknya. Sejak itu, saya berhenti mencari kemas kini. Saya tidak menyemak media sosialnya, tidak bertanya kepada kenalan bersama. Jika dia sedang membina semula hidupnya, ia jauh daripada kehidupan saya, dan itu sudah memadai. Sebaliknya, Dean tidak hilang sepenuhnya. Namanya muncul sekali dalam surat berita perdagangan, bukan kerana pekerjaan baharu, tetapi kerana ditangkap cuba memulakan perundingannya sendiri menggunakan bahan sulit daripada majikan sebelumnya. Tidak lama kemudian, usaha itu runtuh. Pada masa itu, reputasinya begitu toksik sehingga bekas sekutunya juga menjauhkan diri. Sementara itu, kejaya saya sendiri bukan sahaja terselamat daripada keseluruhan dugaan itu. Ia secara senyap-senyap mendapat manfaat daripadanya. Peranan saya dalam mengesan kebocoran itu, digandingkan dengan bukti kedap udara yang saya kumpulkan, menjadi seperti legenda di sebalik tabir di jabatan saya. Pengurusan kanan, tanpa pernah mengatakannya secara terus terang, menjelaskan bahawa mereka mempercayai saya dengan projek peringkat yang lebih tinggi. Tetapi perubahan pribadi terbesar bukanlah profesional. Ia adalah dalam cara saya mendekati kepercayaan. Saya tidak menjadi paranoid. Saya tidak perlu, tetapi saya menjadi sengaja. Saya memberi perhatian kepada corak, kepada ketidakkonsistenan kecil, kepada cara orang ramai mengendalikan tekanan. Saya berhenti memberi orang ramai manfaat keraguan tanpa sebab. Hubungan terakhir saya dengannya datang melalui email yang dihantar oleh peguam saya. Ia adalah notis rasmi bahawa dia telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi terakhirnya. Jumlah itu telah dikurangkan bulan demi bulan. Peringatan dalam akaun bank saya tentang betapa jauhnya dia telah jatuh cinta dengan wanita yang pernah menyangka dia boleh menguruskan tunang dan pengintip korporat tanpa akibat. Email itu berakhir dengan nota peribadi pendek daripada peguamnya, bukan daripadanya secara langsung, yang mengatakan dia berharap ini akan menjadi pengakhiran perkara itu. Ia sudah berlaku. Saya tidak membalas. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu semula dengan bapanya di sebuah acara industri. Dia ramah, malah mesra, walaupun terdapat nada suara yang tidak pernah ada sebelum ini. Pada satu ketika, sambil minum kopi, dia mengatakan sesuatu yang melekat di fikiran saya. Dia memberitahu saya suatu ketika dahulu bahawa dia fikir dia boleh mengendalikan 2 dunia sekaligus.
Dia terlambat mengetahui bahwa ia bukan miliknya untuk dikendalikan. Itu sahaja yang kami katakan tentang perkara itu. Kami beralih kepada perbincangan perniagaan, seperti yang dilakukan oleh dua orang apabila mereka berdua memutuskan bahwa satu bab telah ditutup. Sebenarnya, dendam sebenar bukanlah pada tuntutan mahkamah atau konfrontasi di restoran, atau melihat dia kehilangan segala-galanya. Ia adalah pada mengetahui bahwa sepanjang hayatnya, dia perlu hidup dengan hakikat bahwa kejatuhannya bukanlah akibat nasib malang. Ia adalah akibat langsung yang boleh diramal daripada keputusannya sendiri. Dan bagi saya keluar dari semua kekacauan ini dengan kejaya saya yang utuh, reputasi saya lebih kuat, dan rasa kawalan saya tidak goyah. Dia telah cuba bermain dua permainan sekaligus, dan kalah kedua-duanya. Saya telah bermain satu dan saya menang. Apabila saya mengingat kembali malam itu pada pukul 3 pagi apabila kunci dipusingkan di pintu dan dia terpaku di ambang pintu, saya menyadari bahwa skim saat pengakhirannya telah tertulis. Lelaki di belakangnya yang berkata, "Sayang, siapa itu? Bukan sekadar orang asing yang menceroboh rumah saya. Dia adalah bukti yang saya perlukan untuk melihat kebenaran tentang orang yang saya rancang untuk dinikahi." Tidak kira betapa telitinya dia cuba menjelaskannya, atau betapa dia fikir dia boleh menguruskan cerita itu. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke apartemen itu, jam mula berdetik. Dan saya memastikan sayalah yang memutuskan bila ia berhenti. Kini, apabila saya masuk ke apartemen saya pada waktu malam, kesunyian terasa berbeza. Ia bukan kosong. Ia hanya milik saya. Dan itu lebih berharga daripada sebarang permintaan maaf yang boleh ditawarkannya. Dan skim ceritanya. Jika Anda masih di sini, itu bermakna Anda adalah salah seorang daripada kami. Jadi, teruskan, tekan butang langganan itu. Saya akan meninggalkan kekacauan baharu setiap hari. Dan percayalah, cerita esok, ia lebih teruk daripada yang ini.